أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man wala syada la ilaha illallah syada Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang dirahmati Allah sekalian? Kita bertemu dalam My Quran Time, baca faham amal pada hari ini, pada hari Jumaat yang penuh barakah. Kita doakan Allah memberkati kepada perjuangan kita, kesungguhan tuan-tuan bersama Al-Quran, dan kita doakan keberkatan kepada seluruh pasukan My Quran Time di mana jua tuan-tuan yang berada bersama kami di TV Al-Hijrah, dan juga kepada semua yang share, yang berkongsi di YouTube, di Facebook. Terus kita diberkati dan didoakan agar keluarga kita dipelihara daripada azab api neraka Allah Subhanahu Wa Taala. Pada hari ini kita ingin meneruskan pada surah yang ke-33, surah Al-Ahzab. Kita melihat kepada hukum demi hukum, peraturan demi peraturan, disiplin demi disiplin yang diberikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para sahabat, dan ia juga menjadi pelajaran kepada kita. Dan hari ini kita bersama Al-Fadil Ustaz Tirmizi Ali. Apa khabar Ustaz? Baik, alhamdulillah. Apa khabar Ustaz Fazrul? Alhamdulillah Ustaz ya. Kita masih lagi dalam surah Al-Ahzab. Ya. Surah yang penuh dengan peraturan, ya, disiplin kepada umat Islam, ya, dan alhamdulillah pada hari ini kita ingin menyambung kepada kisah di mana terakamnya satu nama insan, ya, asalnya hamba abdi, tetapi kerana iman diangkat malah namanya salah satu-satunya nama sahabat, ya, yang dirakamkan di dalam Al-Quran, iaitu Sayyidina Zaid, ya. Zaid, ya, bin apa, awalnya bin Muhammad, tetapi selepas itu ditukarkan kepada Zaid bin Harithah, iaitu nama asal ayahnya. Seperti mana yang kita dah belajar sebelum ini, nama seorang anak angkat tidak boleh dibinkan kepada ayah angkatnya, dan ini adalah satu disiplin untuk menjaga tata cara peraturan dan hak-hak dalam syariat Islam itu sendiri. Jadi pada hari ini kita ingin mulakan dengan doa ringkas kita. Subhanakala ilmalana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi zidni ilma. Kita saksikan apakah ringkasan sinopsis halaman 423. Daripada ayat yang ke-36 hingga ayat ke-40, kita akan melihat kepada kisah Zaid bin Harithah dan juga Zainab binti Jahsh, ya, iaitu salah seorang daripada kaum Quraisy, ya, seorang wanita yang mulia, dan bagaimana beliau dipinang, ya, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk siapa? Nanti kita akan baca pada ayat 36 hingga 40, dan kemudian pada ayat 41 hingga 43, iaitu bagaimanakah menguruskan cabaran dalam masyarakat, ya, dengan mengagungkan Allah, dengan memperbanyakkan zikir dan tasbih, bukannya membanyakkan gosip di dalam kehidupan apabila ianya tidak membawa manfaat apapun kepada orang-orang yang beriman. Mari sama-sama kita mulakan dengan bacaan ayat 36 hingga 38 terlebih dahulu untuk kita mengikuti kisah Zaid bin Harithah. Silakan Ustaz. Baik, alhamdulillah. Terima kasih Fadil Ustaz Fazrul, teman-teman sahabat-sahabat Al-Quran yang saya kasih sekalian. Alhamdulillah, syukur pada Allah Subhanahu Wa Taala dapat sama-sama kita bertemu lagi dalam My Quran Time, baca faham amal hari Jumaat, hari yang mulia ini. Perbanyakkanlah kita untuk sentiasa berselawat ke atas junjungan besar Nabi Muhammad SAW. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, sahabat-sahabat, teruskan share di ruangan Facebook anda dan juga di WhatsApp dan grup-grup yang ada. Moga-moga sama-sama kita sebarkan, sama-sama kita luaskan ilmu Al-Quran ini, dan kita berada pada surah Al-Ahzab,
banyak perintah-perintah, banyak tata cara, disiplin-disiplin yang akan kita belajar dalam surah ini, dan bagaimana kisah yang agung ataupun kisah yang masyhur Zainab binti Jahshin, Zaid bin Harithah, dan juga bagaimana Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah Subhanahu wa taala di atas perintah Allah. Kita baca dahulu ayat yang 36 hingga 38 insya-Allah. Bayati insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا وما كان لمؤمن ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن يكون لهم الخيرة من أمرهم ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله أحق أن تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في أزواج أدعيائهم إذا قضوا منهن وطرا وكان أمر الله مفعولا ما كان على النبي من حرج فيما فرض الله له سنة الله في الذين خلوا من قبل وكان أمر الله قدرا مقدورا صدق الله العظيم. Surah Al-Azim, gitulah bacaan daripada ayat 36 hingga 38 sebentar tadi. Alhamdulillah, terima kasih diucapkan pada Ustaz Tirmizi ya. Kita nak melihat kepada apakah kisah ya berkaitan dengan Zaid bin Harisah dan juga Zainab binti Jahsh ya, iaitu seorang Zainab ini adalah seorang kaum Bani Hashim, iaitu cucu kepada Abdul Muttalib ya. Jadi ini adalah satu insan yang amat mulia ya, keturunan yang amat tinggi, dan Zaid bin Harisah ini adalah seorang hamba yang dibeli oleh Sayyidatina Khadijah isteri Rasulullah untuk membantu urusan-urusan di dalam rumah ya. Jadi seorang hamba, asalnya seorang hamba, selalu bersama dengan Nabi. Ketika Nabi berdakwah itu, Zaid bin Harisah ini adalah antara 3 orang pertama yang memeluk Islam selain daripada Khadijah, selain daripada Ali bin Abu Talib dan juga Zaid bin Harisah, hamba. Maka bila sudah lama berkhidmat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi membebaskan, dan bila dimaklumi bahawa Zainab ini sudah tidak ada suami, maka Nabi pergi meminang kepada Zainab ini, bukan untuk Nabi tetapi adalah untuk anak angkatnya Zaid bin Harithah.
Jadi pada waktu itu apakah respon daripada Zainab? Sudah tentunya dia kata dia tak nak ya, sehingga kan ada riwayat menyatakan abang kepada Zainab juga menyatakan tak nak, disebabkan ia adalah daripada keturunan yang mulia, ingin dinikahkan bersama dengan Zaid, iaitu bekas hamba sahaya yang telah dibebaskan, tetapi dia dikenali sebagai orang yang beriman. Jadi pada ayat yang ke-36, wama kana limu'minin wala mu'minatin, turun ayat ini yang dibacakan kepada Zainab, maka dan tidak layak bagi lelaki yang mukmin dan perempuan yang mukmin apabila Allah dan Rasulnya telah menetapkan suatu ketetapan, akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Baca ayat ini Ustaz ya, bila Zainab asalnya tak nak, akhirnya okey ya, apabila yang datang menentukannya ini adalah daripada Allah dan daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, satu urusan, dan urusan ini adalah berkaitan dengan recommendation, cadangan Nabi kepada Zainab untuk menerima nikah daripada lamaran daripada Zaid bin Harithah. Maka inilah apa asbabun nuzul, sebab turunnya ayat ini, wa may ya'sillaha wa rasulahu faqad dhalla dhalalan mubina ya, barang siapa yang derhaka ataupun maksiat ya kepada Allah dan Rasul, iaitu tidak ingin ikut kepada apa yang telah ditentukan, maka itu digelar ataupun dianggap sebagai satu kesesatan yang amat jelas nyata. Dan ini adalah peristiwa yang kita boleh ambil pelajaran ya. Pelajarannya apa? Salah satunya ialah Nabi recommend kepada Zainab ya, kepada Zaid untuk mereka berkahwin. Nah, kalau kita ambil dari segi pelajaran Ustaz ya, tidak semestinya mesti orang yang terkenal mesti kahwin dengan orang terkenal juga. Boleh sahaja dengan seorang bekas hamba sahaya, asalkan kerana iman itulah yang menautkan antara mereka. Pasal ada istilahnya kufu Ustaz ya. Mesti pelajaran tinggi dengan pelajaran tinggi, pelajaran rendah sikit dia kata macam tak sekufu ya, walaupun insan itu adalah insan yang soleh. Ini adalah antara perkara-perkara yang boleh menyebabkan ya'sillah wa rasulah ya, sehingga kan ada lelaki baik tetapi mungkin pelajarannya kurang, mungkin keretanya kecil, rumahnya pun tak berapa ada, tapi bila mak ayah melihat kepada kereta, kepada pendidikannya mesti ada PhD ataupun tinggi berbanding dengan anak perempuannya, ada mak ayah yang tidak ingin meletakkan iman itu paling tinggi, dan ini Allah tegur di dalam ayat yang ke-36 ini. Ini satu pelajaran. Dan pelajaran yang lebih lagi daripada itu ialah bercakap tentang recommend maksudnya. Recommend untuk orang berkahwin ini adalah satu sunnah yang diberikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dengan syarat kita dah semak betul-betul. Bukannya pasal kita kawan baik, pasal kita selalu cakap, kita kata kau pergilah kan, aku cadangkan kau. Bukan begitu. Kita buat homework kita, tetapi jangan takut untuk recommend. Walaupun ada yang kata Ustaz ya, dia kata dah recommend tapi jadi macam Zainab bin Jahsh ataupun Zaid bin Harithah. Lepas 2 tahun bercerai. Nanti saya tak nak lagi lah, trauma saya nak merujukkan orang untuk direkomendkan untuk berkahwin. Sebenarnya kalau kita sudah buat homework, sudah buat kaji selidik kepada bakal yang kita nak cadangkan itu perkara baik, maka serahkan ia kepada Allah Subhanahu Wa Taala, kerana perkahwinan adalah satu usaha ataupun satu amal yang sebenarnya tidak boleh dijangka ke depan. Ada orang yang okey je dua Ustaz ya, dua-dua baik tetapi tidak boleh kekal, seperti Zaid bin Harithah dan juga Zainab, dua-dua baik. Tetapi bila tidak boleh kekal itu banyak sebab, maka itu adalah urusan daripada Allah Subhanahu Wa Taala, dan ini adalah satu pelajaran yang kita boleh ambil daripada ayat yang ke-36 ini. Ayat ke-37 Allah menyatakan wa id taqul ya, dan ingatlah ketika engkau Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata kepada orang yang telah diberi nikmat oleh Allah dan engkau juga telah memberi nikmat kepadanya, pertahankanlah terus isterimu dan bertakwalah kepada Allah. Ni cakap pada siapa ni? Nabi sallallahu alaihi wasallam bercakap kepada Zaid bin Harithah. Ya. An'amallahu alaihi itu maksudnya Allah beri nikmat kepadanya. Zaid bin Harithah diberikan nikmat apa? Duduk bersama Nabi dan kemudian menjadi hamba, tetapi boleh belajar, mendapat nikmat yang besar iaitu Islam dan iman. Itu adalah nikmat daripada Allah kepadanya, kepada Zaid bin Harithah. Wa an'amta alaih, iaitu kamu memberi nikmat kepadanya, iaitu siapa?
Nabi memberi nikmat ataupun memberikan bantuan, kasih sayang, ya, yang tidak berbelah bagi, kerana Nabi tidak ada anak lelaki. Ada anaknya yang meninggal, jadi satu-satunya anak lelaki tapi bukan anak kandung, anak angkat, itulah Zaid bin Harisah. Itulah nikmat yang diberikan oleh Nabi kepada Zaid bin Harisah. Apakah nasihat Nabi? Nasihat Nabi ketika mengetahui ada konflik ataupun ada sesuatu yang tidak kena dalam pernikahan Zaid bin Harisah dan juga Zainab, ya, dalam masa 2 tahun itu, amsik alaik, ya, iaitu tahanlah ke atas kamu zaujak, iaitu pasangan kamu, jangan bercerai, ya, pasal Zaid pun mengadu apa sebagainya. Dan kemudian Nabi menyatakan wattaqillah, dan bertakwalah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah dua nasihat. Satu dari segi usaha, jangan ceraikan, amsik, tahanlah, dan yang keduanya wattaqillah, bertakwa pada Allah. Dan konsisten di dalam Quran saatnya, kalau bercakap tentang konflik dalam rumah tangga ini, biasanya diletakkan nasihat bertakwa pada Allah. Takwa pada Allah. Pasal apa? Pasal waktu itu mungkin suami menyalahkan isteri, isteri menyalahkan suami, itu belum lagi bapa mertua menyalahkan si menantu, yang ini pun salahkan. Tapi pada waktu itu semua orang, terutama suami isteri itu, perlu mendapat bantuan daripada Allah, ingat dan minta perlindungan daripada Allah, ya. Yang utama adalah Allah, bukannya ego ataupun nak beritahu bahawa saya lebih baik daripada awak ni teruk tak macam yang saya harapkan. Semua itu adalah suatu perkara yang melambangkan orang itu tidak bertakwa pada Allah. Jadi ketika Nabi dah nasihat begini, dalam masa yang sama, wa tukhfi fi nafsika mallahu mubdihi wa tasyannasa wallahu ahqqu an tahsyah, ya. Ini berkaitan dengan Nabi pula. Nabi sedang sembunyikan, kamu menyembunyikan pada dirimu apa yang Allah telah nampakkan. Sebenarnya Allah dah nampakkan pada Nabi Muhammad bahawa Nabi akan menikahi Zainab, ya, menikahi Zainab. Tapi Nabi sebagai seorang Nabi, ya, bapa angkat kepada Zaid, tetap memberikan nasihat sedaya upaya. Dalam masa yang sama, Nabi dah tahu dah bahawa nanti beliau akan mengahwini Zainab, ya, dan itu akan menimbulkan kontroversi, ya, kontroversi. Cuba bayangkanlah ustaz, ya, ada anak angkat dah kahwin, lepas tu dah bercerai, nanti si ayah angkat kahwin dengan bekas isteri si anak angkat. Kan, kalau tuan-tuan boleh fahamlah kat situ, ya. Maksudnya ini bukannya anak sendiri, tetapi bagi orang Arab, bila tengok anak angkat itu amat rapat dengan Nabi dan dah berkahwin, si ayah angkat pula ambil bekas si isteri, ini adalah suatu perkara yang menjadi apa istilahnya, menjadi satu gosip dalam masyarakat di Mekah pada waktu itu. Jadi Allah menyatakan watashyannas, kamu sembunyikan, ya, sebenarnya kamu nasihat itu kamu takut pada manusia. Sepatutnya yang layak untuk ditakuti adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini adalah satu teguran daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada Nabi, tetapi ianya adalah teguran kepada kita juga, bahawa dalam hidup kita ini yang penting bukannya takut kepada manusia, apatah lagi kepada kumpulan kufar dan juga munafik. Kumpulan munafik waktu itu saatnya memang suka gosip, menyebarkan berita, tengok Nabi kahwin dengan bekas isteri anak angkat. Kan, mereka sebar-sebarkan perkara itu. Falamma qada Zaidun, inilah nama Zaid yang dirakamkan dalam Al-Quran. Apakah yang berlaku bila Zaid sudah selesai minha wataran? Istilah wataran ini amat penting ustaz, ya. Dia diterjemahkan sini satu keperluan, tapi sebenarnya kalau detail lagi, wataran ini ialah berada di atas katil, suami isteri, ya. Jadi bila dalam satu rumah tangga, bila suami isteri itu tidak boleh lagi sekatil, ya, maksudnya zawajnakaha likaila yakuna 'alal mu'minina haraj fi azwajin adiyaihim idza qadaw minhunna watara, ya. Dua kali Allah mengulangkan perkataan watara itu kerana hubungan di antara suami isteri itu adalah antara perkara kritikal dalam sebuah rumah tangga, dan bila ia tidak dapat diteruskan lagi, maka berpisah Zaid dengan Zainab. Dan pada waktu itu apa yang berlaku? Nabi dinikahkan oleh Allah daripada langit kepada Zainab. Daripada satu kontroversi yang amat sangat, dia menjadi satu kemuliaan kepada Zainab. Dan wa kana amrullahi maf'ula, ini adalah perkara yang Allah tetapkan, Allah yang pilih, dan ini adalah satu ketentuan yang menjadi pelajaran kepada kita. Membawa kepada perkataan pilihan kita pada hari ini, kita saksikan.
iaitu bada'a ataupun badawa. Inilah perkataan yang kita belajar sebentar tadi pada ayat yang ke-37 ya. Apabila Allah menyatakan wa tukhfi fi nafsika mallahu mubdihi wa tahsyan nas wallahu ahaqqu an tahsyah, iaitu Allah dah nyatakan secara jelas bahawa Zainab akan dinikahkan bersama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ianya tidak salah kerana Zaid bin Harisah bukan anak kandung, dan apabila berpisahnya dengan Zainab adalah halal untuk dinikahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi inilah perkataan yang kita belajar, dan apakah sambungan perkara ini kita akan sama-sama lihat sebentar lagi. Bagaimana keadaan di Mekah itu, mereka bergosip ya, mereka orang-orang yang musyrik yang ada pada waktu itu mempersoalkan apalah nabi kan, apalah ini. Bila mereka buat begitu, itu adalah cara untuk membunuh karakter nabi kerana ada kaitan dengan akhlak Ustaz ya. Jadi bila mereka tak dapat berhujah kepada segala dakwah nabi, mereka cakap ini kata berdakwah tapi akhlak macam tu perangai, dia memberi kesan kepada orang-orang beriman pada waktu itu di dalam peristiwa ini. Jadi apakah nasihat daripada Allah Subhanahu Wa Taala? Ayat 38, tidak ada keberatan apapun pada nabi tentang apa yang telah ditetapkan Allah baginya. Kita baca sekali lagi ayat 38 sebelum kita berehat. Silakan Ustaz. Baik. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Ma kana 'alan nabiyyi min harajin faradallahu lahu sunnatallahi fil ladzina khalau min qablu wa kana amrullah wa kana qadaran maqdura. Surah Al-Azim ayat 38 ini Allah menyatakan tentang sunnatullah. Ini adalah salah satu peraturan yang tidak berganjak. Apakah peraturan yang tidak berganjak yang boleh kita belajar dalam peristiwa ini? Kita berehat sebentar, kita kembali semula dalam My Quran Time, baca faham amal insya-Allah. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. Muhammad itu bukanlah bapa seseorang antara kamu, tetapi baginda adalah utusan Allah dan penutup kepada para nabi, dan Allah Maha mengetahui akan segala sesuatu. Insya-Allah, tabarakallah,
kita dah baca sebahagian daripada ayat muka surat 423 ini dan tadabburnya bagaimana perintah Allah Subhanahu Wa Taala mengatasi segala-galanya. Pada ayat 36 apabila kita tengok maknanya, tidak layak bagi seorang lelaki mukmin dan perempuan mukmin apabila Allah dan Rasul telah menetapkan suatu ketetapan akan ada pilihan yang lain bagi mereka tentang urusan mereka. Maka kita jangan melakukan perkara yang boleh mengundangkan murka Allah Subhanahu Wa Taala. Kita orang yang mukmin beriman, kita patuh kepada perintah Allah. Bagaimana Islam begitu kuat Ustaz Fazal menjaga nasab keturunan supaya terjaga semua, terpelihara semua sampailah keturunan kita menjadi keturunan yang baik insya-Allah. Baik sahabat-sahabat, kita ambil masa sikit untuk tajwid pada hari ini. Fokus pada ayat faqad dhalla dhalala. Banyak kita jumpa dalam Quran faqad dhalla banyak dalam Quran. Ayat 36 yang kita baca di hujung tadi, kita nak jelaskan huruf dal yang mati. Tengok slide yang kita sediakan. Kerana bacaan untuk riwayat kita Imam Hafs an Asim pada kalimah huruf dal yang bertemu dengan dad, maksudnya dal mati bertemu dengan dad, kita tidak baca secara idgham. Kita tak baca faqad dhalla, dal tidak dimasukkan ke dalam dad sebagaimana qiraat ataupun riwayat lain. So di sini kita dibaca dengan izhar. Maka saya sebut situ, jelaskan huruf dal yang dibaca secara izhar. Izhar apa pula Ustaz? Izhar laki ke? Bukan izhar laki, itu bab lain. Izhar dengan masuk dijelaskan matinya. Dal itu dijelaskan mati dengan jelaskan makhraj dal yang mati dengan bunyi qalqalahnya. Faqad itu masuk dal tu dijelaskan matinya. Sebab apa yang susahnya bila berjumpa dengan huruf selepas tu, huruf dad, yang mana makhraj dad dengan dal ni tidaklah jauh mana, dal di hujung lidah, dad di tepi lidah. Maka banyak sekali kesalahan-kesalahan yang berlaku pada para pembaca Al-Quran bila bertemu dal mati bertemu dengan dad. Dal itu tidak jelas matinya. Dia seakan-akan bunyi idgham, bunyi dal tu dimasukkan ke dalam dad. Ini contoh bunyi yang tidak tepat, seperti faqaddal. Ini ramai baca faqaddal, dia payah. Jadi kita kena satu-satu kat situ. Faqad dalla. Siapa yang tak boleh laju, slow-slow kat situ. Jangan cepat-cepat menyebabkan faqaddal, dia akan bunyi, kalau kita buat sekali laju dengan tak beri perhatian, dia akan bunyi macam idgham. Faqaddal, sedangkan bacaan situ izhar. Bacaan dimatikan dal, mana kena bunyi qalqalah lah. Faqad dhalla, begitu. Faqad dhalla, 1 2 3. Faqad dhalla dhalalan mubina. Jelaskan huruf dal yang mati bertemu dengan dad. Wallahu a'lam. Terima kasih ucapkan pada Ustaz Tirmizi untuk sama-sama membaca huruf dad tadi itu penting Ustaz ya. Okay, cara membaca, dan ada yang kata di internet tentang bacaan ini ada kaitan dengan kesihatan dan sebagainya. Itu mungkin yang kedua lah Ustaz kan. Yang utamanya adalah untuk kita mengikut peraturan bacaan ini. Apa sahaja hikmah di sebalik bacaan itu kita serahkan kepada Allah kan. Khuatir nanti ada orang dia baca Quran pasal nak sihat. Tapi bila dia tak sihat, dia rasa apalah tak sihat saya kan. Padahal sebenarnya kita baca Quran ini sebagai kehambaan kita, dan juga kita baca Quran ini untuk kita mendapat hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan kisah Zainab dan juga Zaid ini adalah bukan sekadar cerita Ustaz ya. Dia Quran bukan buku cerita. Bukan buku cerita, tetapi ia adalah cerita yang mempunyai hidayah. Dan hidayah yang kita ambil salah satunya pada ayat 38 kita dah baca sebentar tadi, makana 'alan nabi, tidak mungkin ya kepada nabi ada rasa haraj ya, rasa susah hati ataupun berdosa fima faradallah ya, tentang apa yang telah difardukan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kata ini adalah halal untuk dinikahkan. Ini telah dinikahkan Zainab kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka ia tidak menjadi kepayahan kepada nabi, kerana walaupun orang-orang musyrik ataupun orang munafik pada waktu itu cuba untuk gosip kepada nabi yang bernikah dengan bekas isteri kepada anak angkatnya. Sunnatullahi fil ladzina khalau min qabl. Dan ini adalah peraturan yang berlaku. Apa peraturannya? Nabi-nabi sebelum ini mereka memimpin tidak ada rasa kepayahan pada apa yang Allah tetapkan. Kerana yang paling penting adalah ketetapan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kesan untuk kita,
Kalau kita ikut Nabi sallallahu alaihi wasallam, nabi-nabi yang ada, maka kita juga bila Allah fardukan waktu untuk solat, bila hayya ala solah, terus je kita tak ada rasa haraj ustaz ya, rasa macam aduh kan, yang itu kalau ada kita cepat-cepat istighfar, kita mohon ampun daripada Allah. Sepatutnya tidak ada lahumul khiyarah ya, tidak ada pilihan antara saya nak meeting ke saya nak pergi sembahyang, antara saya nak ambil pinjaman dengan riba ataupun pinjaman yang berasaskan Islamic loan ataupun pembiayaan Islamik. Jadi perkara-perkara itu kita kena kaji. Kalau ianya adalah ketetapan fardu daripada Allah Subhanahu Wa Taala, kita akan sentiasa mengikutinya. Ini adalah sunnatullah, tidak berubah. Tidak berubah. Wa kana amrullahi qadaran maqdura ya, semua ini adalah ketetapan Allah yang telah ditentukan kadarnya, dan kadar ini perlu kita hayati, hormati. Kerana apa? Kerana ia adalah kadar yang melayakkan kita menjadi orang beriman. Dia bukannya beriman sekadar cakap di mulut, tapi kita doakan kita dapat menjadi orang yang kadarnya betul-betul mengikut standard daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah ciri orang yang betul-betul mematuhi pada peraturan yang tidak pernah berganjak ini? Ayat 39, kita akan teruskan bacaan sehingga ayat 43. Bersama Ustaz Tirmizi. Baik, alhamdulillah, kita nak meneruskan lagi bahagian kedua ataupun ayat yang ke-39 hingga 43. Ada cerita tentang Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, disebut perkataan Muhammad di situ. Insya-Allah mudah-mudahan kita dapat sesuatu pada ayat ini dan akan dicerahkan oleh Ustaz Fazrul sebentar tadi. Jom sama-sama kita nahwan sekali lagi. Tadi bayati, ini nahwan. Kita baca pada ayat 39 hingga 43. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. الذين يبلغون رسالات الله ويخشونه ولا يخشون أحدا إلا الله وكفى بالله حسيبا. ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا وسبحوه بكرة وأصيلا. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات إلى النور وكان بالمؤمنين رحيما. صدق الله العظيم. Surah Al-Azim ayat 39 hingga 43, Allah menyatakan tentang mereka yang betul-betul ya mengikut kepada nabi, iaitu mereka yang menyampaikan risalat,
ya, risalatillah, iaitu menyampaikan, berkongsi, berdakwah, menyampaikan mesej-mesej daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah orang yang menjejak kepada nabi dan mereka tidak ada rasa takut ataupun rasa berdosa untuk mengikut kepada apa yang Allah fardukan, seperti mana yang dinyatakan dalam peristiwa Zaid bin Harithah ini sebagai satu perkara yang amat perit sebenarnya. Dahlah Zaid bin Muhammad ditukar nama kepada Zaid bin Harithah. Kemudian bila sudah dinikahkan dengan Zainab, berpisah, berkahwin pula Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan Sayyidatina Zainab ini sendiri. Jadi bagi orang yang menyampaikan risalah Allah Subhanahu Wa Taala, menyampaikan mesej, apakah yang mereka buat? Mereka takut kepadanya, kepada Allah saja, dan tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah ulang berkali-kali perkara ini kerana ia adalah mesej untuk kita, bahawa kalau katakan contoh Ustaz ya, katakan si ayah mungkin kematian isterinya, ibulah, mana ayah nak berkahwin dengan orang lain, jangan pula anak kata ayah apa istilahnya, tanah belum kering belum kering dah nak kahwin apa sebagainya. Bagi orang anak yang memahami kepada faradallahu lah, iaitu apa yang telah ditetapkan oleh Allah, buat perkara baik, jalan saja kan. Jangan pula kita pergi halang-halang perkara tersebut, kerana kalau halang-halang pasal takut orang jiran cakap, orang sana cakap, makcik cakap apa sebagainya, kalau bukan ada fakta yang benar, maka itu tandanya tidak takut kepada Allah tapi takut kepada makcik, pakcik, orang jiran dan sebagainya, yang kita tak nak itu berlaku dalam kehidupan. Ataupun mungkin ada yang berkata bahawa kawan kahwin dengan bekas isteri ataupun bekas suami kawan. Kan kau kahwin dengan bekas isteri. Dulu kau baik je tapi sekarang kau kahwin pula dengan bekas isteri kawan ataupun bekas suami kawan. Pun dalam Islam tidak ada masalah, ya. Jangan sampai tak kahwin-kahwin tetapi ada skandal ataupun perkara-perkara yang tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Ataupun mungkin kita bercakap tentang tak nak kahwin, tolak, seperti mana kita bincang tadi Ustaz ya. Orang baik ditolak kerana apa? Kerana dia punya gajinya rendah, kerana mungkin keretanya tak sama dengan kereta si anak perempuan. Perkara-perkara itu kita perlu bersifat objektif, mengikut kadar Allah Subhanahu Wa Taala, bukan ikut kadar kita. Kalau ikut kadar kita, itu tandanya bahawa kita takut mengikut kepada perspektif masyarakat, bukannya mengikut kepada wakafa billahi hasiba, audit ataupun hitungan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi Allah menegaskan kepada kita, ya, Nabi Muhammad itu apa? Siapa Nabi Muhammad? Makana Muhammadun, pada ayat yang ke-40. Muhammad itu bukanlah bapa seorang di antara kamu. Nak menjelaskan bahawa Nabi bukan bapa kepada rijal lelaki yang bernama Zaid bin Harithah. Itu Allah nak jelaskan betul-betul. Pasal orang kata apalah kahwin dengan bekas isteri anak. Ya. Nabi Muhammad bukannya ayah kepada seorang rijal iaitu Zaid bin Harithah. Dia bukan ayah. Dia adalah ayah angkat. Tak sama. Walaupun dah panggil anak, tetap juga anak angkat, ya. Tidak berubah perkara itu. Walakin Rasulullah, dan tetapi dia adalah Nabi Muhammad itu Rasul Allah dan juga penutup kepada para nabi. Penutup para nabi. Jadi bila Rasul Allah ini membawa mesej dan juga penutup para nabi, tidak ada lagi nabi selepas ini. Jadi peristiwa ini perlu disampaikan. Ya, wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Allah amat mengetahui atas setiap sesuatu. Kalau ia tidak disampaikan, tidak berlaku pada Nabi Muhammad, mungkin kita rasakan Ustaz ya, kahwin dengan bekas isteri anak angkat adalah salah, kan? Ataupun banyak lagi hukum-hukum yang kita, peraturan yang kita belajar, maksudnya Zaid bin Muhammad kena tukar kepada Zaid bin Harithah, mungkin kita tak dapat belajar pasal tak ada contoh daripada Nabi, ya. Jadi Nabi ini adalah satu tugas yang besar untuk mendidik segala peristiwa, konflik, cabaran ini. Dalam surah An-Nur pun ada konflik Sayyidatina Aisyah. Berat, memang berat Ustaz ya, tetapi ia adalah satu pelajaran penting untuk kita. Kalau tidak, kita rasakan bahawa Nabi bolehlah, kan, Nabi senang je, tak ada konflik, ya, tidak ada pertengkaran, tidak ada perbezaan pendapat. Rupa-rupanya Nabi lah yang menghadapi cabaran, dan kita boleh belajar secara praktikal apa yang ditunjukkan dalam sejarah. Apakah yang perlu dibuat bila ada gosip-gosip tersebut? Gosip berada di kawasan surah Al-Ahzab ini adalah surah Madaniyah. Jadi di Mekah, Madinah semua dah bergosiplah ni, ya, tentang Nabi kahwin dengan Zainab
bagi orang yang beriman, Allah seru pada ayat 41, ayat 42 untuk kita baca sekali lagi. Macam mana pada zaman 2022 ini, kalau ada orang gosip pasal artis ke, gosip pasal jiran ke, pasal kawan ke, kita kena buat apa? Ayat 41, 42 kita baca sekali lagi. Silakan. Baik, kita baca ayat 41, 42, bagaimana cara kalau orang bergosip banyak sangat, apa yang perlu kita buat untuk kita menjadi tetap memelihara diri kita, insya-Allah. 41 dan 42. Auzubillahi minasyaitanir rajim. Ya ayyuhallazina amanu Surah Al-Azim ayat 41 hingga 42. Wahai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah dengan mengingat namanya sebanyak-banyaknya dan bertasbihlah kepadanya pada waktu pagi dan petang. Jadi inilah amalan yang perlu kita hidupkan ya. Sebagai orang beriman, Allah kata apa? Uzkurullaha zikran katsira. Ingatlah Allah banyak-banyak. Ketika tersebar berita tentang Nabi Muhammad bersama berkahwin dengan Zainab, bekas kepada mantan isteri kepada Zaid anak angkat itu, maka orang beriman Allah suruh untuk zikir banyak-banyak pada Allah, ingat Allah banyak-banyak, bertasbih kepada Allah pada waktu pagi dan petang. Orang sedang bergosip, orang sedang bercakap tentang berita gosip itu, ini dan sebagainya, kita terus sahaja subhanallah, 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 alhamdulillah, subhanallah wa bihamdihi, Allahu akbar. Banyakkan. Ketika orang tu bercakap, dia tanya, kau tak tahu ke gosip yang si dia dengan si dia ini? Kita subhanallah, subhanallah, subhanallah. Tak payah balas, Ustaz. Allah. Tak payah balas, ya. Pasal kalau kita kata tak tahu, ya, kau kena tahu. Kalau tak tahu macam mana nak jadi semasa, ya, untuk up to date, Ustaz, ya. Sebenarnya tak payah layan kepada orang yang bergosip tersebut. Kita senyap saja dan kita subhanallah, subhanallah, subhanallah saja. Mungkin orang itu akan ingat kita ni tak habis wirid lagi daripada semayang tadi, asyik tak habis wirid je. Allah. Tapi sebenarnya kita nak beritahu bahawa saya beramal dengan ayat 41 42. Ayat 41 42. Zaman sekarang lagi penting, Ustaz, ya, bila ada berita-berita gosip yang clickbait, ya, tajuk-tajuknya pun menyebabkan kita nak tekan dan nak tahu seterusnya berita tersebut. Apa yang perlu kita buat, tuan-tuan, sebelum kita nak klik itu, subhanallah walhamdulillah wallahu akbar, banyakkan zikir ini yang akan menjadi amalan di depan Allah nanti, berbanding dengan kita klik, kita rasa nak tahu tapi rupa-rupanya akhirnya kita termakan dengan gosip-gosip yang kalau betul ia tidak menambah iman, kalau dia tak betul dia menambah dosa. Jadi ini perkara yang Allah nyatakan bagaimana menguruskan gosip dalam masyarakat, dan dalam kes ini adalah peristiwa Nabi Muhammad digosipkan, ya, apalah, ya, ayah angkat kahwin dengan isteri ini, mesti ada sesuatu yang dibuat sampai Zaid dengan Zainab ini dipisahkan. Perkara-perkara tersebut jangan dilayan, ya. Dan zaman sekarang ada berita dekat Facebook, berita-berita begitu, kalau ada orang yang cuba untuk ajak kita bercakap perkara tersebut, kita stop. Kita berhentikan dengan kita berzikir, dan biar sampai dia kata, kau ni apa lah, aku cakap dengan kau tau, bukan suruh berzikir. Kalau contoh cakap begitu, Allah kata huwallazi yusalli alaikum wa malaikatuhu liyukhrijakum minaz zulumati ilan nur. Inilah cara Allah nak mengeluarkan kita daripada kezaliman. Kalau kita dah boleh bercakap gosip pasal orang lain, kita tidak mustahil kita juga akan menggosipkan dan memfitnah orang lain. Pasal kita rasa macam hidup tak syok tanpa gosip. Maksudnya ada orang yang dia memang hidup hariannya baca gosip orang. Ya, mesti gosip orang dan gosip orang. Dia rasa macam baca Quran ni tak manis. Ya, pasal dia sudah berada dalam kadang-kadang hari ni ialah dia, kalau kita tengok ada macam rancangan-rancangan. Betul. Gosip apa hari ni? Gosip hari ni. Lebih kurang macam tu, tapi saya tak tahu tajuk apa kan. Tapi untuk gosip itu sebenarnya adalah zuluman, Ustaz. Ya, dia menggelapkan masyarakat. Masyarakat akan punah
kalau kita budayakan rancangan-rancangan begitu, tuan-tuan tahu rancangan begitu, unfollow, kritik kepada penerbit tersebut, down kan, pasal apa? Pasal Allah kata wa kana bil mu'minina rahima. Allah sayang pada orang beriman, jangan sampai kita kata saya tak perlu sayang Allah, biarlah rancangan ini berleluasa. Membawa kepada resolusi kita pada hari ini, kita saksikan. Yang pertama, utamakan pilihan Allah berbanding pilihan diri sendiri. Yang pertama. Yang kedua, biarpun berat, tetap ikut peraturan daripada Allah kerana ia adalah kasih sayang daripada Allah yang sentiasa menyayangi kita. Dan yang ketiga, tidak takut kecuali kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, Tuhan kami, ampunkanlah dosa kami ya Allah. Ya Allah, peliharakanlah lidah kami ya Allah, peliharakanlah tangan-tangan kami ya Allah, peliharakanlah telinga kami ya Allah daripada melakukan perkara-perkara yang maksiat ya Allah. Ya Allah, jadikanlah kami orang sentiasa kuat untuk sentiasa mengingati-Mu ya Allah pada pagi, petang dan malam, pada setiap waktu ya Allah, untuk kami bertasbih memuji kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, beri kekuatan kepada kami untuk kami mengikuti sunnah Nabi kami Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya Allah. Ya Allah, rezekikanlah kepada kami husnul khatimah, perakhiran yang baik dalam kehidupan ini ya Allah. Rezekikanlah kepada kami perakhiran yang baik ya Allah, yang diridai oleh-Mu ya Allah, lagi diridai ya Allah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Moga-moga Allah mengabulkan doa kita menjadi insan beriman ya, yang mengikuti pada kaedah dalam halaman ini, banyak berzikir, tidak terlibat dengan perkara sia-sia. Inilah yang kita ingin bina dalam tabung gerakan Al-Quran ya. Kesedaran nilai Al-Quran ini yang tuan-tuan sumbangkan akan kita manfaatkan untuk membina kesedaran masyarakat agar terus kepada cahaya. Jangan gelapkan masyarakat dengan omong-omong gosip yang meruntuhkan lagi akhlak bagi umat ini, insya-Allah. Kita bertemu lagi dalam ulangan pada malam ini dan juga pada pagi esok, dan kita akan mengulang kaji pada hari esok beberapa halaman dalam My Quran Time, baca faham amal, insya-Allah.